A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Ustaz, malam ni kita Ummahatul Mukminin yang ke-6 ke Rasa? Ya kot, saya salah tulis nombor. Saya rasa Kak Syeda, yang ke-6 kan Kak Syeda? yang last Zainab binti Khuzaimah. Ke Ya. Ummu Salamah. Musalamat last sekali. Ummu Salamah kan? Mm. Kita tengok. Betul ya? Betul lah, saya salah tulis nombor. Betul. Ke-6. Jelas tak? Betul ke 6? Dengar tak saya ke? Dengar Ustaz? Ya, okey. Ha. Boleh teruskan? Ke? Tak dengar suara Ustaz, tak? Tak dengar? Hello. Saya dengar? Jelas suara Ustaz saya dengar. Okey, dengar dah. Okey, dah dengar dah. Okey. Apa ni bukan atau Kak tersilap? 6. Bukan Ummu Habibah ke Ustaz? Ummu Habib binti Abi Sufyan, bukan ke? Belum lagi. Belum lagi. Okey, baik. Silakan Ustaz. Zainab dulu. Zainab binti Jahash, nombor 6. Betul, nombor yang saya silap. Okey. Terima kasih. Okey. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Minta izin tadi untuk lewatkan sedikit pada urusan. So, alhamdulillah, lama kita tak bertemu dan ini di tahun yang baru dah kita punya pertemuan ni. Buat kali yang pertama, dan saya ucap tahniah dan terima kasih kerana masih sudi menjemput dan juga masih sudi bersama dengan kita punya siri. Kalau tengok slide pun sudah 67 slides, Masya Allah, dengan maksud pertemuan ni lah membantu saya untuk betul-betul meletakkan segala nota tu dalam satu slideshow. Selama ni mungkin dia terserak-serak di sana sini dan sekadar pembacaan dalam teks yang panjang, tapi kerana bila menyampaikan itu banyak membantu saya sendirilah untuk cek apa yang telah saya tahu, apa yang telah saya mungkin tersilap memahami dan mengenali beberapa orang isteri Nabi SAW. Bahkan yang malam ini pun Zainab binti Jahash ini satu ketika dulu saya pernah tersilap dengan Zainab binti Khuzaimah. Yang kedua-duanya namanya Zainab lah, dan kebetulan kedua-duanya daripada keluarga yang sama. Ini satu fakta yang menarik juga dalam kalangan Ummahatul Mukminin. Zainab binti Jahash dan Zainab binti Khuzaimah ni dia keluarga besar yang sama. Kalau itu satu perkara, dan namanya sama tu satu hal lah. Dan satu lagi mungkin ada satu hadis yang saya perasan bila saya Google dekat internet, melihat artikel-artikel yang bahkan yang berautoriti pun kadang-kadang dia salah meletakkan watak ataupun penama dalam hadis tersebut. Yang kita dah sentuh dah hadis tu bila kita ceritakan tentang Ummul Masakin Zainab binti Khuzaimah, bila Nabi sebut yang paling cepat sekali lihaqan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan paling terawal sekali akan bertemu dengan Nabi adalah atwalukunna yadan, yang paling panjang sekali tangan kan. Dan saya perasan kadang-kadang ialah termasuk saya sendiri pun tersilap meletakkan Zainab yang dimaksudkan dalam hadis itu adalah Zainab binti Jahash. Tetapi yang lebih tepat adalah Ummul Masakin Zainab binti Khuzaimah yang telah kita sentuh pada pertemuan yang lepas. Kerana hadis itu ada dua sebab lah untuk beritahu siapa isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling awal sekali akan meninggal dunia, terutamanya setelah Khadijah binti Khuwailid lah. Dan yang kedua, hadis itu melambangkan ciri isteri Nabi itu, iaitu orang yang banyak bersedekah, banyak memberi, dan kedua-dua ciri itu ada pada Zainab binti Khuzaimah. Tapi yang samanya adalah Zainab binti Jahash adalah isteri Nabi yang pertama sekali meninggal dunia setelah Nabi wafat.
itulah antara yang menyebabkan kadang-kadang termasuk saya sendiri pun tersilap membentikan Zainab dalam hadis Nabi itu Zainab binti mana satu, Jahash ataupun Huzaimah. Ya, mungkin ini sajalah nak cerita sempena tahun baru untuk menghargai pertemuan kita ni. Dia sangat membantu pemetaan ilmu dan juga pemantapan ilmu itu sendiri bagi saya yang menyampaikanlah. Sebab itu saya sangat hargai pertemuan ni. Maka malam ni terus kepada topik kita. Saya rasa slide pun banyak untuk nama Zainab binti Jahash ini. Sebab dia ada satu cerita yang paling popular mengenai beliau yang agak kontroversi, dan saya yakin saya barangkali perlu berhati-hati banyak untuk meletakkan perkataan dan juga mengulas tentang cerita tersebut. Baik, profil macam biasa kita akan mula dengan sedikit profil tentang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab binti Jahash, sepupu Nabi kerana ibunya adalah Umaymah binti Abdul Muttalib, ibu kepada Zainab binti Jahash ini, menandakan dia adalah cucu kepada Abdul Muttalib, anak buah kepada ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam di belah ibunya. Bermakna hubungannya adalah satu-satunya dalam kalangan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Nabi. Dan bahkan ini adalah satu perkara yang agak asing berlaku pada masyarakat zaman itu dan masyarakat zaman sekarang pun. Saya rasa di zaman kita pun kadang-kadang kita tak sedar yang sepupu tu bukan mahram. Kan, kadang-kadang balik kampung bersalam-salaman, tidur ramai-ramai dekat ruang lapang sampai kita terlupa yang sepupu tu sebenarnya bukan mahram kita. Bermakna kita boleh menikahi dia, dia boleh menikahi kita yang silang jantina, kan. Kerana barangkali kita sendiri pun melihat yang sepupu ni macam terlalu dekat dengan kita, kan, tak boleh bernikah dengan dia, macam tak ada gap pula dengan dia, kan. Sedangkan dari segi ahkam ataupun hukum syariatnya, sepupu itu bukanlah mahram, dan juga untuk generasi sirah sendiri pun melihat sepupu tu macam orang yang terlalu dekat untuk dinikahi. Okay. Untuk kita faham satu pengenalan awal yang pernikahan Nabi dengan Zainab binti Huzaimah ini, Zainab binti Jahash ini bahkan satu perkara yang tidak mendapat pandangan yang positif lah daripada masyarakat jahilah itu sendiri. Dan beliau, saya cuba cari juga siapa isteri Zainab binti Jahash ini sebelum dia bernikah dengan Muslim, iaitu siapakah suami yang musyriknya, sebab dia umur dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam barangkali 10 ataupun belasan tahun sajalah berbeza dengan umur Nabi, maka umurnya pun sudah agak senior. Dan untuk seorang perempuan yang cantik dan bangsawan, sebab Zainab ini dikelaskan sebagai wanita yang cantiklah menurut Aisyah, kan, dan untuk seorang jelitawan dan golongan bangsawan, maka agak pelik kenapa mestilah kita boleh membayangkan orang-orang begini kira pilihan yang panas jugalah untuk masyarakat jahiliah, kan, untuk bernikah dengan perempuan begini. Dan yang confirm dia ada suami yang musyrik tapi tidak dikenali siapakah suami itu, tidak dapat dipastikan, tapi dia diceraikan. Kemudian ketika dia berhijrah ke Madinah pun popular tentang kisah siapa nama tu? Abdullah ibn Jahash. Ini adik-beradik kepada Zainab binti Jahash lah. Zainab ada dua orang adik-beradik lah sekurang-kurangnya yang popular, iaitu Ubaidillah bin Jahash dan juga Abdullah ibn Jahash. Dan Abdullah ibn Jahash ini ada banyak cerita tentang beliau yang kita rasa tak perlulah nak sentuh detail, tapi dialah yang telah memimpin keluarga Banu Jahash ini untuk berhijrah ke Madinah kerana semua ahli keluarga mereka ni peluk Islam. Semua adik-beradik dia peluk Islam dan dia telah meninggalkan Mekah bersama-samalah dengan abangnya selai sepinggang. Dan sebab dia tak ada suami lah, itu dia punya point dia, kerana dia dibawa oleh abang kandung dia sendiri, Abdullah ibn Jahash. Kemudian ceritanya adalah dia lalu bernikah dengan Zaid ibn Harithah. Inilah cerita yang akan kontroversi sikit, kita akan sampai cerita tu nanti. Kemudian dia bercerai dengan Zaid ibn Harithah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bernikah dengan Zainab binti Jahash. Ini sekali lalu profil Zainab binti Jahash. Baik. Terus macam biasa kita akan tengok ayat Quran yang ada, hadis yang ada, terus masuk ke situ.
untuk kita terus kutip apakah dia butir pelajaran yang kita boleh kaitkan dengan kehidupan kita sekarang. Baik. Yang pertama, Nabi SAW, ini cerita pertama tentang Zainab binti Jahash, iaitu satu hari, ini kisah pernikahan Zainab binti Jahash. Kenapa saya ada letak koma atas tu? Kerana ini adalah cerita bagaimana Zainab binti Jahash tersilap sangka bahawa diingatkan Nabi SAW yang ingin menikahinya. Rupanya Nabi SAW ingin propose Khadijah, pula Zaid ibn Harithah kepada Zainab binti Jahash. Dan ketika itu ada yang riwayat mengatakan Nabi utuskan orang tengah, ada riwayat kata Nabi sendiri bertemu dengan Zainab binti Jahash dan tawarkan kepada dia untuk bernikah. Dan ketika itulah Zainab binti Jahash ni, dia tersilap diingatkan Nabi SAW yang nak propose kepada dia, nak menikah dengan dia. Dan dalam riwayat itu, riwayat Muslim mengatakan yang seakan-akan Zainab ni jadi happy lah. Happy bukan kerana apa? Kerana itu adalah Muhammad SAW, Nabi SAW, siapa yang tidak gembira mendapat lamaran daripada baginda SAW. Dan ketika dia bergembira itulah rupanya dia diberitahu oleh utusan itu ataupun Nabi SAW beritahu yang sebenarnya Nabi propose mewakili Zaid ibn Harithah. Dan ketika itu Zainab, ada beberapa riwayat saya campur sekali untuk kita mengumpulkan beberapa butir bukti ini untuk kita faham perasaan Zainab binti Jahash. Dia agak refuse, agak menolak. Kerana dalam ayatnya itu dia mengatakan yang Zaid itu bukan tarafnya seperti dia. Sedangkan dia adalah Banu Hashim, dia ada satu keluarga bangsawan. Sedangkan Zaid ibn Harithah merupakan seorang hamba lah. Asal ceritanya dia seorang hamba yang nasib malang diculik dan dijadikan hamba, dibeli oleh Hakim ibn Hizam, dan Hakim ibn Hizam beri kepada Khadijah. Khadijah bernikah dengan Nabi SAW, dihadiahkan Zaid kepada Nabi. Kan? Dan statusnya ketika itu merupakan anak angkat kepada Nabi SAW. Dan Zainab ketika menerima lamaran tersebut, dia refuse. Dia rasa dia tak boleh menerima bahawa Nabi SAW datang kepada Zainab untuk membawakan satu proposal bahawa dia kena bernikah dengan Zaid ibn Harithah. Dan sekejap ketika itulah, saya ada tak slide depan ni saya takut saya lupa. Okey, tak apalah, nanti kita tengok kalau ada slide tu. Ketika itulah Zainab binti Jahash ini, dia bertanya kepada Nabi SAW, adakah ini satu arahan Allah Ta'ala ataupun ini adalah pilihan kamu? Tengok Zainab binti Jahash punya standard bila melihat lamaran Nabi SAW. Dan maksudnya mewakili Zaid ibn Harithah. Zainab bila menerima tu, dia refuse dulu, menyatakan bahawa ini yang dia rasa, ini yang dia prefer, iaitu dia tak mau bernikah dengan Zaid ibn Harithah. Kemudian sampai ke satu peringkat dia tanya kepada Nabi SAW, adakah ini arahan Allah Ta'ala ataupun satu cadangan, satu khiyar, satu pilihan yang aku boleh pilih. Dan ketika itulah Ibn Kathir mendatangkan ayat ini, mensyarahkan ayat ini. Dia membawa satu riwayat daripada Ibn Abbas, iaitu ayat Suratul Ahzab ayat 36 ini merujuk kepada cerita tersebut. Dia turun kerana Zainab binti Jahash seakan-akan menolak satu perkara yang merupakan permintaan Nabi SAW. Ini pun sendiri adalah satu ulasan yang agak untuk saya dia nampak macam mencabar jugalah untuk memahami ayat ni. Kerana ayat ni seakan-akan, adakah Allah Ta'ala memaksakan perasaan manusia? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Mana boleh seorang yang beriman, lelaki ataupun perempuan, ketika Allah telah tetapkan sesuatu padanya, dia nak pilih pula sama ada nak buat atau tak, sedangkan Allah dah tetapkan. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan sesat dengan kesesatan yang nyata. Ibn Kathir kata ayat ini berkaitan dengan peristiwa tersebut. Dan saya jumpa saja syarah-syarah yang mengatakan Ibn Kathir ini, dia kelebihan tafsir dia adalah tafsir bil maksuf, dia datangkan riwayat. Tapi tentu sekali bukan semua riwayat dalam Ibn Kathir itu boleh diterima 100%. Ada yang boleh dipertikaikan, ada yang boleh dikritik, dan ada juga saya menerima pandangan yang mengatakan cerita Zainab binti Jahash tolak lamaran Nabi itu tak ada kaitan dengan ayat ni. Okay?
Tapi ada pandangan juga mengatakan dia memang ada kaitan dengan ayat tersebut, termasuk pandangan Ibn Kathir sendiri. Dia kata cerita itu berkaitan dengan ayat ni. Cuma masalahnya apa? Yang saya sebut tadi kan, kenapa Allah Ta'ala memaksakan perasaan? Itu tak human lah kan. Maksudnya dia tak manusiawi untuk syariat memaksakan perasaan orang. Kan? Dan kita faham memang asas syariat, memang syariat tidak memaksa mana-mana perasaan. La ikraha fid din. Kalau agama, benda yang sebesar akidah pun tidak ada paksaan. Apatah lagi benda-benda lain, emosi semua tu. Kan? Kenapa tiba-tiba kita bertemu dengan satu ayat seakan-akan dan dikaitkan dengan peristiwa tadi bahawa Zainab binti Jahash tolak ketentuan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Baik, nanti saya akan ulas properly, tapi sekadar untuk ayat ni, untuk kita faham bahawa Nabi SAW sebenarnya sedang mendatangkan sesuatu kepada Zainab, bahawa barangkali Nabi SAW sendiri pun mengetahui, menerima arahan daripada Allah Ta'ala untuk melakukan apa yang telah ditentukan. Satu tafsiran kepada cerita ni apa? Ini adalah satu cerita yang Allah design untuk kita baca, untuk kita fahami dan untuk kita ketahui, dan pelajarannya kita akan kita cuba kutip sebanyak mungkin pelajaran daripada cerita ni. Memang Allah nak design cerita ni jadi macam ni. Okay? Seakan-akan ayat ni menggambarkan apa? Kalau kita ambil pandangan Ibn Kathir tadi, ayat ni berkaitan dengan peristiwa Zainab binti Jahash tolak lamaran Nabi untuk Zaid ibn Harithah. Yang kita faham apa? Pernikahan itu pun Allah nak pernikahan antara Zaid dengan Zainab itu berlaku untuk jadi pelajaran kepada kita. Dan esok nanti kita akan esok pula dah. Sekejap lagi kita tengok slide yang mengatakan bagaimana akhirnya Zaid dengan Zainab ni keluarganya ada kacau bilau sikit, ada masalah dan akhirnya bercerai, dan Allah minta Nabi SAW, bahkan Allah menikahkan Nabi dengan Zainab. Itu pun Allah design untuk kita. Maka the whole story, cerita yang sangat konflik dalam Al-Quran ini, dalam sirah ini, adalah satu hadiah Allah Ta'ala untuk kita memahami realiti human pada zaman Nabi SAW, untuk kita memahami manusia dan kaitan syariah, macam mana kita nak implement syariah, bagaimana kita nak menghayati syariat kita, terutamanya dalam konteks kekeluargaan dan perhubungan sama kita, dengan melihat cerita yang sangat berkonflik ini. Okay? So akhirnya Zaid dan juga Zainab binti Jahash bernikah setelah dia tahu yang memang Allah Ta'ala dan Nabi SAW menetapkan untuk dia bernikah dengan Zaid. Dari segi sekufunya tak kena. Ya. Sekufu tu kafa'ah. Dan kafa'ah ini ada macam-macam tafsiran. Saya tak menolak tafsiran bahawa kafa'ah itu ada berkaitan dengan material. Maksudnya taraf sosial, maksudnya taraf pendidikan, maksudnya kedudukan di tengah masyarakat tu bagaimana. Ya, walaupun itu bukan perkara yang utama, tapi itu pun salah satu tafsiran kepada kafa'ah. Dan kita faham kenapa Zainab tak boleh dengan Zaid. Kerana tarafnya sangat berbeza. Zaid seorang bekas hamba nak menikah dengan sepupu Nabi SAW. Tidak sekufu menurut tafsiran, sebahagian tafsiran. Ya? Okey, itu cerita akhirnya dia bernikah dengan Zaid. Inilah, ini saya petik tadi daripada Ibn Kathir, dia tafsir ayat tadi berkaitan dengan benda ni. Lastu binakihatihi. Ini ayat pertama Zainab binti Jahash. Bila dia melihat Nabi menawarkan Zaid, aku tidak mahu bernikah dengan Zaid. Benda ni clear cut, tak ada tafsiran lain. Memang Zainab tidak ada hati dengan Zaid. Dan perasaan tidak boleh dipaksa-paksa kan. Tapi Allah Ta'ala telah design cerita ini untuk kita. Memang Allah Ta'ala nak Zaid nikah dengan Zainab, dan akhirnya akan berlaku cerita yang akan kita ceritakan sekejap lagi. Semuanya untuk kita belajar daripada cerita yang sangat menarik ini. Maka akhirnya keluarga ni jadi keluarga yang porak-poranda. Okay? Zaid bin Ibn Harithah sendiri telah menderita kerana pernikahan ini. Zainab binti Jahash pun menderita. Okay? Kedua-duanya. Dan untuk kita faham, ini adalah antara the best men and women yang pernah wujud dalam sejarah umat Islam. Okay? Kalau kita letakkan top 10, inilah top 10-nya. Kan? Zaid ibn Harithah ni, Aisyah sebutnya, Aisyah binti Abi Bakar, isteri Nabi SAW. Dia kata, kalaulah Zaid ini masih hidup, sebab Zaid akan wafat, akan syahid dalam perang Mu'tah. Zaid ni makamnya ada di Jordan, tempat saya belajar dulu. Dan Zaid ibn Harithah telah syahid dalam perang Mu'tah, perang pertama menentang Rom. Kan? Dan Aisyah sebut apa? Kalaulah Zaid masih hidup, maka dia yang akan jadi khalifah, bukan Abu Bakar. Ini kata-kata yang sangat penting untuk kita faham kedudukan Zaid. Dan Zaid ni untuk kita berkenalan dengan dia jauh sebelum itu.
ketika Nabi belum jadi Nabi lagi, Zaid telah menikmati dan mengakui kebesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan popular Zaid itu ada satu cerita bagaimana ayah dengan pakciknya datang daripada Yaman dan akhirnya dia bertemu dengan Zaid yang dah lama hilang. Zaid ni ketika bersama dengan Nabi masih remaja lagi. Tapi ketika mula sirah, Zaid sudah dewasa. Maka waktu dia remaja dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masih lagi sebagai seorang hamba. Pakcik dan juga ayahnya datang daripada Yaman nak ambil dia. Ketika itulah ceritanya panjang, puan boleh baca yang lanjut bagaimana cerita panjang tersebut. Tapi Zaid kan telah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Rasul lagi, Muhammad ketika itu. Zaid telah memilih Muhammad yang belum lagi jadi Nabi. Dan dia telah mengakui bahawa takkanlah aku kena fikir nak pilih mana satu. Benda ni clear. Aku hanya akan pilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu cerita yang sangat indah tentang Zaid untuk beritahu Zaid ni orang yang sangat hebat. Dan Zainab binti Jahash pun bukan orang biasa. Kalau Aisyah ni kita kenal daripada cerita kita sebelum ni, dia adalah Masya Allah wanita yang sangat mulia, yang sangat besar sumbangannya. Kalau Aisyah yang kita katakan sebelum ni, satu camp yang pertama isteri Nabi, Aisyah kedua, camp kedua, ketuanya adalah Zainab binti Jahash. Dan Zainab dan Aisyah ni technically bermusuh lah kan. Tapi Aisyah sendiri telah puji Zainab dengan macam-macam cerita. Nanti kat ujung kita akan bawa hadisnya. Ini adalah perempuan yang paling bertakwa sekali. Dia paling banyak sedekah. Dia paling banyak menjaga silaturahim. Perempuan yang mulia. Tapi bayangkan, lelaki yang mulia dan perempuan yang mulia, tak semestinya bila berada dalam satu bumbung, dia akan melahirkan keluarga yang harmoni. Ini satu realiti dalam sirah. Perempuan yang mulia, lelaki yang mulia. Maksudnya mulia daripada segala segi lah. Kita kenal kedua-duanya orang yang mulia individually. Tapi bila dia bersama, tak semestinya dia terus otomatik menjadi keluarga yang ada rahmah, ada mawaddah, ada sakinah. Bahkan terang-terang melalui ayat Zainab di sini, dan juga nanti ada hadis yang lain bagaimana Zaid ibn Harithah sendiri menyebutkan yang kedua-duanya pun sudah tidak ada rasa hati lagi antara satu sama lain. Maksudnya cinta pun tak ada. Maka jangan harapkan benda lain lah. Bila cinta yang basic itu pun dah tak ada, maka kita tak boleh nak expect yang kedua-duanya akan bekerjasama, kedua-duanya akan saling meringankan beban antara satu sama lain, sebab cinta pun dah tak ada. Untuk kita faham yang betul, secara individu, memang kita akan bina diri kita ni ataupun anak-anak kita ataupun sesiapa sajalah yang di bawah tanggungan kita ni, memang kita nak pastikan dia menjadi orang yang terbaik sekali. Tapi bila soal bernikah ni, dia bukan isu orang baik campur orang baik jadi baik. Dia kena ada unsur yang paling basic, yang paling human sekali, iaitu perasaan cinta. Itu satu jawapan lah, perasaan cinta. Selebihnya adalah jawapan-jawapan lain. Kefahaman bahawa perkahwinan tu apa, skill komunikasi, macam mana nak jaga relationship, empathy, itu yang lain-lain perkataan. Tapi dia kena bermula dengan satu perkataan yang paling sederhana sekali, dia kena ada rasa cinta dulu. Dan hadis ini clear. Dalam riwayat ini clear menyebutkan Zainab daripada awal lagi dia tidak ada perasaan itu. Tidak ada kecenderungan untuk bernikah dengan Zaid kecuali kerana nak patuh kepada arahan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu saja. Itu saja punca pernikahan itu berlaku. Dan itu tidak human. Allah Ta'ala datangkan kepada kita cerita yang tidak human ini untuk kita mengenali human itu apa. Dan pernikahan perlu berlangsung secara human, secara manusiawi. Memang kena cinta. Sebab tu esok kalau menikah dengan anak ke apa kan. Ini bukan untuk perempuan je lah kan, untuk saya sendiri, untuk siapa-siapa saja yang akan dengar rakaman kelak kan. Bagaimana kita perlu melihat yang pernikahan ini bukan baik campur baik jadi baik. Dia kena baik, mencintai yang baik, dan dia akan menghasilkan keluarga yang baik dengan segala nilai kebaikan tersebut. Sebab memang bernikah ni kena ada perasaan itu. Dan Allah datangkan hub, rasa cinta ini sebagai satu rahmat kepada manusia. Dan Nabi, kita dah konsisten cerita sejak pada awal. Nabi bernikah dengan semua isteri Nabi itu atas rasa cinta. Dia bukan semata-mata Allah aturkan, Allah suruh. Dia bukan sebab itu. Dia bukan semata-mata sebab itu. Tapi kerana adanya rasa cinta dan Nabi telah memilih untuk menikah. Ini satu perkara yang sangat human. Maka keluarga berkonflik berpunca bukan kerana kedua-dua orang ini tidak saleh atau salehah. Tapi kerana kita gagal untuk meraihkan bahawa manusia ni dia perlu genuinely ada rasa cinta kepada pasangan dia. Baru dia boleh proceed untuk buat segala-gala kebaikan yang boleh muncul dalam keluarga tersebut.
maka jangan rasa tak ada pahala bila anak kita jatuh cinta kepada siapa. Ataupun kita sendiri ada perasaan cinta. Kita semua dah menikah kan. Tapi dengan maksud kalau ada orang dia bercinta, kalau cinta itu dengan kefahaman, cinta ni lah yang boleh membuatkan aku konsisten dengan pasangan aku. Committed dengan keluarga punya tanggungjawab. Kalau itu dia punya niat dia, maka itulah yang bawa kepada pahala. Ya? Dan maka tak boleh nak simplistik cakap cinta tu bukan sebahagian daripada agama ke apa kan. Sebab kita tengok dalam cerita ni, cinta lah yang menyebabkan sesebuah keluarga itu jadi baik ataupun tidak. Okay. Next. Saya laju-laju sikit sebab saya nak bincang panjang nanti tentang konflik keluarga Zainab binti Jahsh. Okay. Saya akan kembali ke soalan tu. Terima kasih kerana bertanya. Okey, Nabi SAW orang ketiga. Saya minta maaf guna perkataan tu. Tapi saya rasa ini untuk mudah faham. Sebab ni slide kan. Slide ni tak boleh tulis panjang. Maka saya letaklah apostrophe kat atas tu untuk faham yang bukanlah Nabi tu yang betul-betul orang ketiga. Tapi peristiwa ini menjadi kontroversi sebab kehadiran Nabi SAW dalam konflik rumah tangga Zaid dan Zainab. Okay. Cerita ini menjadi satu cerita yang mencabar untuk diceritakan kerana dia melibatkan watak Nabi SAW seakan-akan orang ketiga. Bila kedua-dua pasangan dalam keadaan yang konflik, ada krisis, benda yang paling bahaya adalah bila melibatkan orang ketiga. Kan? Dalam family ni antara tips yang selalu kita dengar berulang kali, pergilah mana-mana simposium ke apa kan, seminar keluarga, sunnah dan sebagainya. Kita selalu dengarkan satu nasihat yang konsisten, apa yang berlaku antara kedua-dua pasangan itu, keep it secret. Biar dia menjadi satu rahsia yang dibincangkan dengan jujur. Ya? Kalau melibatkan orang luar pun, ia adalah konsultan, ia adalah real mentor yang boleh berikan pada kita satu jalan keluar. Dia bukan kerana kita suka sangat nak cerita kepada siapa pun. Sebab tu kena choosy, kena pilih siapa yang boleh dengar masalah rumah tangga kita. Ini yang selalu saya dengar kalau pergi mana-mana. So, pasal relationship dalam keluarga kan. Dan itu yang Nabi buat dengan pasangan Nabi. Very consistent. Itu yang Nabi buat. Memang Nabi SAW tak pernah, semua cerita konflik rumah tangga Nabi, siapa yang cerita? Isteri Nabi sendiri. Dan cerita itu diceritakan bukan ketika Nabi ada. Cerita itu diriwayatkan ketika Nabi wafat. Maksudnya bila para isteri melihat ini adalah cerita yang bermanfaat untuk para wanita di luar sana. Ini cerita yang sangat bermanfaat untuk kita faham. Dan ayat Quran sendiri sebut cerita ni. Kan? Dan sahabat segan, Masya Allah. Sahabat pun sama ada satu ciri yang sangat mulia. Mereka sendiri pun malu nak bertanya kepada Nabi, apa cerita sebenarnya. Mereka tak tanya. Kan? Ini satu, dipanggil apa? Both side. Nabi sendiri pun tak menyebarkan cerita-cerita yang personal di luar daripada rumah tangga. Dan para sahabat pun segan nak bertanya. Kan? Hanya setelah Nabi wafat, dengan keizinan isteri-isteri Nabi SAW, adalah riwayat-riwayat itu muncul menceritakan kepada kita yang detail tu apa. Okay? Dan ini adalah cerita bagaimana Nabi SAW berada dalam situasi Nabi, Zaid dan Zainab. Apa yang berlaku? Suratul Ahzab ayat 37 adalah ayat yang menurut Ibn Abbas. Ibn Abbas, ada yang sebut Hasan Basri pun sebut benda yang sama. Imam Hasan Basri, Ibn Abbas sebut apa? Kalaulah ada satu ayat Quran yang Nabi nak padam, maksudnya tak nak cerita pada kita, maka ini adalah ayat ini, ayat 37. Ibn Abbas sebut. Kalaulah ada satu ayat Quran yang Nabi nak rahsiakan, Nabi akan rahsiakan ayat ini. Ya. Tapi of course Nabi SAW, Rasul, mundir, pemberi peringatan, Nabi kena sampaikan, maka Nabi sampaikan semua. Tidak ada satu pun yang Nabi rahsiakan, tidak ada satu pun yang Nabi selindungkan. Tapi Ibn Abbas sebut, kalaulah ada satu, Nabi akan selindungkan ayat ini. Kerana ayat ini mengandungi aib orang dan aib Nabi SAW sendiri. Sebab itu dia sangat mencabar. Dan saya faham mungkin ada sebagian orang dia tak bersetuju cerita ini diriwayatkan, dicerita-ceritakan. Tapi saya percaya bahawa kalaulah cerita ini sampai kepada kita dengan jalur yang sahih, maksudnya apa? Isteri Nabi ceritakan, sahabat ceritakan, saya rasa itu semua adalah mutiara untuk kita belajar. Dan menerima realiti bahawa Nabi SAW maksum, maksudnya Allah pelihara Nabi, dalam masa yang sama Nabi ada kecenderungan human itu. Nabi ada satu perasaan macam manusia lain. Itu adalah satu perkara yang akan menyebabkan kita semakin dekat dan akrab dengan Nabi, bukan menjauhkan kita.
Okay? Saya punya prinsip itu. Tapi kalau ada yang rasa macam tak selesa lah dengar cerita ni, dan saya rasa itu pun adalah hak kita untuk rasa tak selesa membaca cerita-cerita yang mungkin agak sensitif ini, itu pun tak ada masalah. Maksudnya kita boleh buat pilihan tersebut lah, dengan mengambil kira yang akhirnya kedua-dua pihak pun masih hormati Nabi, cinta Nabi. Cumanya kita berbeza dari segi adakah cerita ini kita perlu baca lagi ataupun tak. Ya. Tapi untuk saya akan baca. Okay. Ayat suratul Ahzab 37. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ. Ketika engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata, saya terjemah kat bawah tu kepadanya saja sebab ayat atas tu macam indah sangat kan. Lilladzi an'ama Allah. Engkau berkata kepada dia yang Allah telah memberi nikmat kepadanya. Maksudnya apa? Zaid ni Allah telah memberikan banyak nikmat kepada Zaid. An'amallahu alaihi wa an'amta alaihi, dan engkau sendiri wahai Muhammad telah banyak memberikan nikmat kepada orang itu, iaitu Zaid. Allah menggunakan perkataan ni. Saya ada baca Ibn Ashur mensyarahkan perkataan an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi ni, bagaimana Allah Taala cuba pastikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat feel ini, iaitu apa yang berlaku ni memang negatif, memang bermasalah. Tapi kamu kena tahu, kan? Akhirnya definisi benda tu baik atau buruk di kepala kita ni kadang-kadang dia tidak dimunculkan secara rasional. Faham tak apa yang saya sebut ni? Maksudnya kita ni kadang kita define aku ni nasib baik ataupun aku ni nasib malang. Adakah benda tu secara rasional ataupun sekadar sentimental? Ya. Sebab manusia ni dia tertakluk kepada apa yang dia boleh fikirkan. Apa yang berlaku ketika itu dia akan terus tafsirkan. Ini buruk, ini baik. Ya. Yalah, siapa nak tafsirkan kematian satu benda yang positif kan? Mestilah negatif. Siapa nak tafsirkan perpisahan satu benda yang positif? Mestilah negatif. Ya. Tapi Allah Ta'ala beri satu perspektif pada Nabi. Kamu tahu tak engkau cakap dengan siapa? Engkau cakap kepada orang yang telah Allah berikan nikmat banyak kepada dia. Dan engkau sendiri baik dengan dia. Engkau berikan banyak kebaikan kepada dia. Itu Zaid. Kan? Zaid sendiri mengakui yang Nabi adalah everything untuk diri dia. Kan? Sebab ini cerita bagaimana Nabi akhirnya menikah dengan Balu yang diceraikan oleh Zaid. Ini very controversial cerita ni kan. Bayangkan ada orang ketiga yang bukanlah masuk campur, tapi dia terlibat dalam konflik keluarga kita dan akhirnya dia yang menyebabkan kita bercerai dengan pasangan kita, maksudnya memberikan pilihan tersebut, dan tiba-tiba dia bernikah dengan pasangan kita tadi. So ini sangat kontroversi. Dan Allah Ta'ala letakkan satu standard dulu. Allah Ta'ala beritahu pada Nabi, kamu kena faham, Allah telah berikan banyak nikmat pada Zaid. Kamu tidak menzalimi Zaid. Kerana kamu sendiri pun telah memberikan kebaikan pada Zaid. Supaya kamu bertenang melihat cerita ni berlaku. Sebab Nabi sendiri bila melihat apa yang berlaku ni, Nabi sendiri pun gagal untuk menguruskan rationality Nabi. Tanpa memburukkan Nabi, ya. Kita takkan memburukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita faham Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dilema dalam cerita ni. Tentu sekali Nabi dilema. Okey. Dan apa ayat ni, kandungan ayat ni? Nabi sebut kepada Zaid, amsik alaika zawjaka wattaqillah. Pertahankan isteri kamu dan takwalah kepada Allah Taala. Apa ceritanya? Saya cuba korek banyak riwayat yang berkaitan dengan cerita ni, dan kita jumpa beberapa cerita yang saya akan cuba untuk ringkaskan pada puan-puan yang sertai kita, iaitu bagaimana ada riwayat daripada bahkan Sahih Muslim, Sahih Bukhari menceritakan riwayat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Zaid, dan ketika itu Zaid mula menyatakan bahawa dia nak ceraikan isteri dia. Dan ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Zaid, amsik alaika zawjaka. Pertahankan isteri kamu, jangan ceraikan dia. Wattaqillah, bertakwalah kepada Allah Taala. Dan lebih sama ada, sebab ini dah mula bercampur dengan riwayat yang bukan berstatus hadis. Maksudnya ada yang mempertikaikan riwayat ini dan kita faham kenapa dia boleh pertikaikan, kerana ia bukan berstatus hadis. Tapi akhirnya semua riwayat ini bersatu, maksudnya ada satu rangkap yang disepakati oleh semua riwayat ini adalah hadis dan juga riwayat umum sejarah itu menceritakan bagaimana Nabi bercakap kepada Zaid ibn Harithah, pertahankan isteri kamu kerana kamu nak ceraikan dia. Kan? Bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Nabi ingatkan Zaid, jangan ceraikan Zainab. Kan? Ada cerita yang panjang yang agak kontroversi bagaimana
ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi Zaid, dan yang menyambut Nabi di muka pintu adalah Zainab binti Jahash. Dan dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila melihat Zainab, Nabi ada kalimah yang Nabi sebut, tapi kalimah itu menandakan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cuba untuk menjaga diri dia, ya musarrifal qulub, kan? Ya Allah yang berhak untuk mencorak, membolak-balikkan hati, jaga hati aku. Dan Zainab ceritakan kepada Zaid apa yang Nabi sebut. Ya, sebab Nabi tak sebut apa-apa, Nabi sebut kalimah tersebut dan Nabi berbalik. Ya. Dan ia menandakan apa? Nabi terkesan apabila melihat Zainab. Ya. Dan dikatakan ketika itulah Zaid ibn Harithah memahami apa yang sebenarnya berlaku, dan dia sendiri pun dah ada masalah dengan Zainab. Maksudnya keluarga dia sendiri pun dah porak-poranda, dan ketika dia mengetahui yang Nabi rupanya secara humannya ada perasaan daripada Zainab, dan ketika itulah Zaid ibn Harithah mengambil keputusan untuk ceraikan Zainab. Kontroversi kan cerita ni? Kontroversi, betul. Dan sebab itu saya cuba untuk berhati-hati dan jelaskan pada perempuan juga mana cerita yang sebenarnya hadis, mana cerita yang berstatus riwayat sejarah yang bukan hadis, tapi dia legit dari segi cerita ni. Yang confirm Nabi SAW sebut pada Zaid sebagaimana Al-Quran disebut, ittaqillah amsik alayka zawjak. Pegang, pertahankan isteri kamu, jangan ceraikan dia. Bermakna Zaid nak ceraikan Zainab binti Jahash, dan Nabi SAW cuba untuk menasihati Zaid supaya pertahankan Zaid. Apa lagi? Ini ada slide sini. Okey. Dan ini sambungan ayatnya. Wa tukhfi fi nafsika. Ini lagi kontroversi, kan? Ayat tadi bersambung. Wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsha. Okey. Inilah ayat yang menjadi pusat kepada segala kontroversi yang dibincangkan oleh ramai para pengkaji cerita ini, dan cuba untuk memetakan sebenarnya apa hakikat di sebalik semua cerita ini. Sebab ayat Quran mendatangkan riwayatnya dan hadis memperincikan, dan ada riwayat sejarah yang memperincikan lagi, detailkan lagi cerita ni. Dan setiap satu tu macam tepat, maksudnya tepat dari segi dia meet lah, dia samalah dengan ayat ni maksudnya. Cuma satu tu ada kontroversi yang berbeza. Nanti saya akan ceritakan. Wa tukhfi fi nafsika. Engkau cakap kepada Zaid, pertahankan isteri kamu, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Nabi minta Zaid pertahankan Zainab binti Jahash, jangan ceraikan dia. Wa tukhfi fi nafsika, sedangkan engkau telah sembunyikan sesuatu dalam diri kamu, sesuatu yang telah Allah tetapkan. Boleh faham tak? Engkau nasihat Zaid macam tu. Sedangkan, itulah poin dia. Sedangkan ada sesuatu yang kau rahsiakan. Dalam kata lain apa? Apa yang Nabi cakap tu sebenarnya Allah Ta'ala sebut sesuatu yang bertentangan dengan apa yang sebenarnya Allah telah tetapkan. Kamu minta Zaid pertahankan pasangan dia, tapi Allah tetapkan sesuatu yang berbeza. Engkau rahsiakan benda tu. Wa takhshan nas, kamu takutkan manusia, sedangkan Allah itu lebih layak untuk ditakuti. Masalah tak cerita ni? Salah. So dia bermasalah kalau tak dapat nak ditafsirkan dengan cara yang paling tepat mengikut hak-hak Nabi SAW sebagai seorang Nabi. Ya. Sekarang ni Allah Ta'ala dah tetapkan sesuatu, dan sesuatu itu telah dirahsiakan oleh Nabi SAW, dan Nabi bahkan beritahu kepada Zaid sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Allah tetapkan itu. Kerana Nabi takutkan manusia. Itu maksud ayat ni. Okay? Inilah yang diperselisihkan oleh para pengkaji cerita ni. Nabi takut apa sebenarnya? Dan apa yang Nabi rahsiakan sebenarnya? Sebab itulah yang tak diperincikan dengan clear oleh hadis. Itulah yang tak diperincikan, menyebabkan kita punya ruang ni lah rasa tempat yang mungkin kita selesa sikit untuk bertenang dan cuba menceritakan cerita ini dengan bertanggungjawab dan terus menghormati Nabi SAW lah sebagai seorang Nabi. Baik, macam mana kita nak belajar dari cerita ni? Sinilah kita stop kat sini. Dia ada 3 pandangan. Pandangan yang pertama, yang Nabi rahsiakan itu adalah perasaan. Ini saya simpulkan terus. Saya cuba kutip daripada beberapa sumber juga. Maksudnya sumber-sumber mereka yang mengkaji cerita ni lah. Kan?
Pandangan pertama, mereka mengatakan yang Nabi rahsiakan itu adalah perasaan. Yang Nabi tahan itu adalah perasaan. Maksudnya apa? Sebagaimana riwayat sebenarnya Ibn Sa'ad yang dalam Tabaqat Ibn Sa'ad. Tabaqat Ibn Sa'ad ni adalah antara kitab riwayat sirah yang paling tua sekali selepas Ibn Ishaq ataupun Ibn Hisham. Dan saya sendiri pun sangat dekat dengan kitab Tabaqat Ibn Sa'ad ni. Sebab kalau kita baca mana-mana kitab yang ke depan lagi pun bila dikumpul riwayat dia ambil Ibn Sa'ad. Kitab-kitab yang reliable lah dalam sirah. Sebab tu Ibn Sa'ad ni rujukan yang reliability dia agak tinggi walaupun ada kritikan. Okay? Dan disebut apa? Pandangan pertama, Nabi rahsiakan perasaan. Maksudnya apa? Nabi ada perasaan kepada Zainab binti Jahash. Nabi nak dia. Dan ni yang agak paling kontroversi sekali. Nabi ada perasaan kepada dia. Okay? Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, Nabi rahsiakan apa yang Allah suruh. Iaitu Allah telah menyuruh Nabi SAW untuk menikahi Zainab. Dengan maksud yang lain, untuk Nabi nikahi Zainab, Zaid kena ceraikan Zainab. Ini pandangan kedua. Itu yang telah Allah suruh. Pandangan ketiga adalah dia risau kalau orang kritik dia, kalau orang kritik Nabi yang Nabi itu bernikah dengan isteri kepada anak angkat. Sebab dia nanti ada ayat seterusnya. Ayat keberapa nanti kita tengok ayat dalam surah yang sama, surah Al-Ahzab, menceritakan bahawa antara tradisi zaman itu adalah mereka memandang negatif lah kepada sesiapa yang bernikah dengan isteri kepada anak angkat. Ini adalah 3 pandangan ulama bila menceritakan tentang cerita ni, apa yang Nabi rahsiakan. Yang pertama, Nabi rahsiakan perasaan. Yang kedua, Nabi rahsiakan suruhan daripada Allah Ta'ala untuk Nabi menikah dengan Zainab. Yang ketiga adalah Nabi takut, Nabi rahsiakan Nabi punya ketakutan bahawa sebenarnya Nabi takut orang ramai akan kritik Nabi SAW sebab Nabi akan berkahwin dengan isteri kepada anak angkat Nabi, iaitu Zaid ibn Harithah. So ini saja pandangan yang ada setakat yang saya mampu untuk teroka lah. So mana satu nak pilih? Mana satu nak pilih? Ketiga-tiga pun yang paling bertenang sekali, yang paling hujung tu lah. Kan? Nabi takut dikritik oleh orang ramai. Yang kedua, Nabi rahsiakan suruhan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita nak faham kalimah yang disebut oleh Ibn Abbas tadi, dia kata ayat 37 ni adalah ayat yang membuka aib Nabi SAW. Dan kalau Nabi nak, Nabi boleh padam ayat ni, tapi Nabi tak padam kerana Nabi adalah Nabi. So mana satu tafsiran yang paling dekat dengan tu? Mana satu tafsiran antara 3 pilihan tadi yang paling dekat dengan macam mana ayat ni boleh mengaibkan Nabi? Kalau sekadar, maksudnya kalau ayat tu adalah teguran kerana Nabi tak patuh arahan Allah Ta'ala, banyak ayat lain yang Nabi lepaskan juga. Aitab Allah Ta'ala, kritikan Allah Ta'ala, teguran Allah Ta'ala dalam Quran kepada Nabi itu banyak. Banyak sebenarnya. Dan semua teguran tu bermakna apa yang Nabi buat tu menyalahilah apa yang Allah nak. So kenapa tiba-tiba ayat ni yang Nabi nak rahsiakan? Maksudnya mengikut apa yang Ibn Abbas sebut tadi lah. Kenapa ayat ni yang mengaibkan Nabi? Apa specific reason ayat ni? Sebab tu akhirnya kena kembali kepada nombor 1 tadi, kerana ia membongkarkan satu perasaan yang tidak salah, tetapi barangkali kita fikir perasaan itu tak kena dengan expectation kita kepada seorang Nabi. Itu Nabi pun ada perasaan. Nabi pun ada rasa tertarik dengan mana-mana orang. Nabi pun ada rasa cinta. Okay? Ini bukan satu suruhan yang maksudnya sukailah tengoklah mana-mana perempuan, pergilah jatuh cinta pada dia. Bukan itu tujuan dia. Kan? Tapi tujuan cerita ni berlaku di hadapan kita adalah untuk kita terima satu realiti yang manusia ni dia mempunyai perasaan. Dan kalaulah Nabi SAW sendiri pun sampai ke tahap itu, Nabi menjaga perasaan Nabi. Maksudnya Nabi mempunyai perasaan tersebut dan Nabi berusaha sedaya upaya untuk menafikan perasaan. Bukan menafikan. Untuk lindung perasaan itu supaya dia tidak melukakan orang. Maka tafsiran yang paling selesa sekali apa? Nabi ada perasaan. Yang pertama. Yang kedua, Allah sendiri pun menyuruh Nabi untuk bernikah dengan Zainab. Sebab itu benda itu berlaku. Dan termasuk tafsiran ketiga. Nabi sendiri pun risau apa yang orang akan sebut bila Nabi menikah dengan
Zainab binti Jahash. So ketiga-tiganya boleh sekali dan tidak boleh meninggalkan tafsiran pertama. So dia still kontroversi, tapi kita akan bertenang bila kita faham sebenarnya apa pelajaran terbesar daripada cerita ni. Dia bukan nak menceritakan yang Nabi ni jadi orang ketiga yang merosakkan keluarga Zaid. Sebab ada satu cerita yang saya pun tak setuju cerita tu cerita yang sahih lah. Sebab menceritakan yang Nabi SAW satu hari Nabi nampak Zainab dengan pakaian yang sedikit tidak selesa, tidak enak dipandang, dan Nabi ada perasaan ketika itu. Ada kritikan kepada riwayat itu sebenarnya, sebab kalaulah betul Nabi dah jatuh cinta pada Zainab sebelum tu, dah jatuh cinta pada Zainab, sepatutnya dah berawal lagi Nabi dah jatuh cinta. Sebab Nabi sepupu Zainab, jumpa selalu, kan? Sepatutnya dah berawal lagi Nabi dah jatuh cinta, kan? Tapi akhirnya Allah design cerita ni untuk berlaku macam tu. Allah tentukan Zaid dulu bernikah dengan Zainab. Kemudian Allah tentukan juga Nabi pun diminta untuk bernikah dengan Zainab binti Jahash. Dan cerita ini telah berlaku dan turun suratul Ahzab ini untuk menceritakan kepada kita macam mana kita nak belajar daripada surah. So Nabi pertahankan diri Nabi ada perasaan, tapi perasaan itu tetap perlu dikawal supaya dia terus berada dalam ketaatan. Okay? So yang pertama Nabi pertahankan itu dengan Nabi minta Zaid jaga isteri kamu. Ya. Tapi dalam masa yang sama, kan Allah Ta'ala telah menyuruh Nabi untuk bernikah dengan Zaid. Kamu nak jaga hati Zaid. Kamu nak jaga perasaan Zaid ibn Harithah. Tapi kamu tetap kena ada ketaatan kepada arahan Allah Ta'ala. Kamu kena menikah juga dengan Zainab. Kerana Allah dah tetapkan. Faham tak dia punya konflik kat situ? Nabi nak taat pada Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama, Nabi ada satu perasaan yang mengganggu Nabi SAW. Sebagaimana perasaan itu akan mengganggu mana-mana manusia lain. Okay? Dalam hidup ni, kita ada satu ketaatan yang kadang-kadang kita tersekat. Kita terdilema lah di tengah-tengah. Kan? Sama ada kita nak taat pada Allah Ta'ala ataupun kita nak menjaga perasaan manusia. Kadang-kadang benda sekecil nak solat dulu ke nak raih tamu dulu. Contohnya. Kan? Ataupun sampai rumah mertua, kadang dah hidang makanan semua. Tapi kita ni dah terlewat nak solat contohnya. Saya rasa ini cerita-cerita yang mungkin dah dilalui sendiri kan. Maka benda-benda sekecil macam itu pun adalah dilema kita dalam ketaatan. Dan ada banyaklah benda-benda besar yang kita boleh fikirkan lagi kan. Ketika kita bekerja kan, dilema sama ada kita nak taat arahan Allah Ta'ala ataupun kita nak pilih untuk meraihkan perasaan-perasaan manusia dengan pasangan kita ke apa kan. So ini dilema yang akan berlaku kepada semua orang dan cerita ini mengajar pada kita bagaimana nak menguruskan dilema tersebut. Caranya adalah apa yang Nabi pamerkan kepada kita. Nabi tetap menjaga perasaan. Nabi jaga perasaan Zaid. Bukan maksud bila syariat itu bertentangan dengan perasaan, kita terus nak dahulukan syariat. Itu benda yang salah daripada untuk kita jadikan pelajaran daripada cerita ni. Daripada cerita ni kita faham, Nabi SAW tetap berusaha untuk menjaga perasaan. Okay. Nabi tak terus cakap pada Zaid, Allah suruh aku menikah dengan Zainab. Nabi tak cakap begitu. Tapi Nabi cuba untuk berada dalam dilema tu dan Nabi menasihatkan, bahkan menasihatkan kepada Zaid untuk pertahankan isteri kamu. Okay. Dan Nabi rahsiakan apa? Rahsiakan arahan Allah Ta'ala untuk bernikah dengan Zainab. Okay. Nabi cuba untuk menjaga perasaan itu dulu. Dan jika masanya sesuai, macam mana kita faham masanya sesuai? Rupanya Zaid sendiri pun memang nak ceraikan Zainab. Nampak Rupanya Zaid sendiri pun memang nak ceraikan Zainab binti Jahash. Kerana konflik dalam keluarga. Ini hadis Bukhari sebut. Bagaimana Zaid sendiri pun memang berhasrat untuk ceraikan Zainab. Okay. Nabi tetap jaga perasaan. Tapi apabila keadaan itu sesuai untuk berada dalam ketaatan, nanti akan sampai maksudnya suasananya lebih sesuai untuk kita laksanakan ketaatan Allah Ta'ala, maka akhirnya kita mampu untuk melaksanakan ketaatan dan menjaga hati manusia dalam satu masa yang sama. Saya rasa cerita-cerita family lebih dekat dengan kita kan. Bila cerita pasal solat tadi, maksudnya, kita ni mungkin technically ustaz. Kita ada terlibat dengan tu, terlibat dengan dia, ada aktivisme, ada aktiviti kita, terlibat dengan masyarakat. Tapi bila bernikah, mentua kita ajak balik kampung, marilah balik kampung. Sama juga mak ayah kita pun minta kita balik kampung, ada majlis tahlil kenduri ke apa. Kemudian ketika itu kita tiba-tiba ada meeting ke, tiba-tiba ada keperluan macam kita juga. Saya pun berkonflik juga dengan kita punya session ni. Kadang Jumaat malam dengan family. So kita ada kelas kita. Macam mana nak meraihkan supaya
family tak rasa yang kita ni buat benda, kita melihat yang kelas ni adalah segala-galanya, family tu abaikan. Kadang-kadang ada konflik tu juga kan. Jumaat malam tiba-tiba nak kena ada aktiviti lain, sepatutnya family lah. Kan? So macam mana nak menguruskan dua benda tu? Kita nak berada dalam ketaatan dengan maksud, mungkin inilah masa yang paling sesuai untuk kita belajar. Dan itu adalah ketaatan kita pada Allah Ta'ala. Dan macam sama, ada perasaan manusia yang kita perlu jaga. So macam mana nak menguruskan dua-duanya? Kan? Allah Ta'ala tak suruh kita lantak pilih family, yang penting aku nak buat kebajikan. Yang penting aku nak belajar ilmu kerana ini taat pada Allah Ta'ala. Itu tak betul. Kan? Sebab apa yang Nabi panggilkan adalah Nabi uruskan kedua-duanya. Perasaan manusia Nabi jaga, dan Nabi sampai pada masanya bila ketaatan itu boleh dilaksanakan, Nabi akan laksanakan. Ini satu benda yang sangat jelas daripada cerita ni. So akhirnya Zaid pun ceraikan Zainab, dan Nabi SAW pun akhirnya, apa yang berlaku selepas itu, falamma qada Zaidun minha, ketika Zaid telah tamat hubungan dengan Zainab, wa tara zawwajnakaha, ketika itulah Allah nikahkan Zainab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua dalam cerita ni adalah Allah punya design. Ini yang paling best tentang cerita ni. Walaupun kita pandang negatif, rasa macam kontroversi dah, risau lah, tapi rupanya cerita ni memang Allah nak jadikan ini adalah the most controversial story dalam Al-Quran, dalam sirah. Dan Allah letak cerita ni dalam Quran, dalam suratul Ahzab, dan cerita ini dirakamkan dalam banyak hadis, menandakan ini adalah cerita yang kontroversi sekaligus cerita yang paling banyak sekali pelajaran kita boleh kutip. Akhirnya Allah Ta'ala telah tentukan Zainab itu dinikahkan dengan Nabi. Walinya siapa? Bukan walinya. Siapa yang membuat segala proses ni? Allah Ta'ala. Allah lah yang telah menikahkan Zainab dengan Nabi SAW. Itu Zainab selalu berbangga dengan isteri yang lain, yang aku ni dinikahkan oleh Allah Ta'ala. And the best qadi, the best wali adalah Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala telah menikahkan Zainab binti Jahash dengan Nabi SAW. Maka kedua-duanya akhirnya pun disatukan oleh Allah Ta'ala. Baik. Apa lagi pelajaran yang kita boleh kutip? Sebelum 23 ni, saya nak tengok soalan nanti. Ayat ini adalah antara pelajaran-pelajaran yang boleh dikutip daripada cerita ni. Kan? Iaitu supaya Allah boleh betulkan pandangan orang tentang bahawa seakan-akan terlarang untuk menikahi isteri kepada anak angkat. Kita pun takkan faham benda ni sebab itu bukan realiti kita kan. Ini realiti orang jahiliah. Kita pun mungkin takkan faham sebenarnya kenapa pula benda tu jadi negatif. Mungkinlah kita ni tak rasa benda tu dekat dengan kita sebab itu bukan budaya kita. Kan? Barangkali orang Arab pun mungkin dengan orang Melayu ni, dia pun pelik kenapa orang Melayu ni asyik kenduri je contohnya kan. Apa-apa pun jadi kenduri. Cuti je kan. Itu pun cuti, ini pun cuti. Mungkin dia takkan faham benda tu daripada kita kan. Tapi sama macam kita lah, kita pun tidak akan memahami kenapa orang Arab jahiliah yang memandang bernikah dengan isteri kepada anak angkat itu jadi negatif. Tapi untuk mereka itu adalah budaya. Cuba kita bayangkan ada satu tradisi, ada satu adat yang kita buat dah lama dah kita buat. Tiba-tiba ada satu arahan. Tiba-tiba rupanya benda itu sebenarnya bertentangan dengan syariat. Itulah bayangannya apa yang berlaku pada masyarakat jahiliah. Tak kisahlah, walaupun contoh ni mungkin kita tak baru faham, tak boleh nak relate sangat. Tapi ini nak menceritakan bagaimana satu tradisi zaman jahiliah tu Allah telah korbankan Nabi SAW, Zainab binti Jahash dan Zaid ibn Harithah untuk beritahu kepada semua orang dalam Islam standardnya begini. So Nabi dan dua orang lagi ni telah menjadi korban demi syariat itu diajarkan kepada umat. Dan benda inilah yang sangat berharga sekali untuk kita hargai Nabi SAW. Ya? Dalam kata lain, Nabi SAW adalah watak yang telah banyak berkorban. Dan pengorbanan Nabi itu salah satunya adalah Nabi terpaksa menanggung malu, Nabi terpaksa menanggung perasaan, kerana Nabi terpaksa menjadi contoh untuk cerita ni. Kan? Itulah pengorbanan Nabi SAW yang kita kadang tak perasan bahawa Nabi SAW telah sudi untuk berada dalam situasi ini. Yang kalau kita berada pada situasi ini, Masya Allah, itu satu ujian yang sangat berat untuk berada dalam dilema. Saya rasa benda-benda yang melibatkan relationship ni adalah benda yang saya akan review sangat untuk ambil risiko. Kan? Banyak risiko tu kita akan refuse lah untuk ambil risiko dalam relationship. Kalau dalam lain tu business ke apa, beranilah kita untuk jumpa orang ke, buat networking ke, kan, ambil risiko pelaburan ke apa, itu kita boleh. Tapi relationship ni antara benda yang paling takut sekali untuk ambil risiko. Siapa berani? Kan? Sebab
risiko dalam relationship ni dia akan berkekalan. Calangnya tu. Kan? Dia punya jiwa yang rosak disebabkan relationship ni, dia punya kesan sangat sangat mendalam. Kan? Dan kita lihat, of course bila Allah nak ajar benda ni, Allah kena wujudkan watak. Tapi kerana cerita ni cerita yang susah, Allah telah memberikan kepada kita watak terbaik sekali. Kan? Sebab tu sangat pelik kenapa Zaid bila dia bercerai dengan isteri dia tadi dan Nabi dah menikah. Siapa jadi orang tengah Nabi? Zaid. Ni lagi pening kepala. Kan? Ketika Nabi akhirnya nak bernikah dengan Zainab binti Jahash tadi, orang tengahnya adalah Zaid ibn Harithah, suami yang baru ceraikan isterinya tadi. Untuk kita faham, ya Allah. Maksudnya apa? Ini adalah the best person untuk menjadi watak dalam cerita ni. Kalau orang lain Allah jadikan watak dalam cerita ni, dia punya luka tu mungkin payah nak sembuh. Kan? Tapi Allah telah datangkan watak terbaik kerana inilah watak yang cepat move on bila dia faham ini adalah design Allah Ta'ala. Kan? Kalau Allah Ta'ala memang menetapkan cerita ini berlaku untuk pelajaran seluruh umat ini, maka aku sudi untuk terluka. Tak apa, dan aku akan move on kerana aku telah memberikan hak syariat ini untuk diajarkan kepada orang ramai melalui cerita yang aku sendiri watak dalam cerita tersebut. Okay? Untuk kita menghargai dan untuk kita faham bahawa antara sudut-sudut pengorbanan yang kita sebagai parent, suami yang kita boleh pamerkan kepada orang yang kadang-kadang kita tak perasan ada pahalanya di situ adalah pengorbanan perasaan. Kan? Pengorbanan perasaan, pengorbanan dilema. Saya rasa antara sebab kita gagal berkorban dalam berhubungan adalah kita fikir kita tewas bila kita diam. Kan? Bila kita berhubungan dengan pasangan, ya, ataupun anak-anak kita lah, mungkin perempuan dah senior kan, malas nak cerita pasal perhubungan daripada orang yang senior dan lebih banyak pengalaman ni. Tapi saya rasa antara cabaran orang muda, pasangan muda kan, adalah kadang-kadang kita rasa tewas bila kita terpaksa berdiam diri. Kan? Kita tak sanggup untuk korban perasaan, korban kita punya ego, korban kita punya aib. Kan? Sedangkan itulah pengorbanan yang boleh menyelamatkan anak generasi seterusnya. Bila dia nampak kita buat benda tersebut. Kadang bila kita lihat anak sendiri pun, kan? Anak yang meragam seteruknya di tengah ramai, ini cerita yang random lah yang saya fikir. Sebab saya melihat anak saya sendiri. The best thing bila anak tu meragam apa semua adalah berikan dia space. Dan kita yang kena faham apa sebenarnya yang berlaku pada dia. Tapi apa benda yang paling immediate sekali mak ayah nak buat bila anak menangis depan ramai? Tantrum. Apa nak buat? Cubit dia, paksa dia untuk diam kan. Dan saya rasa saya lah yang orang yang paling teruk sekali pada malam ni, sebab saya rasa saya banyak teruji dengan keadaan macam tu dan kadang-kadang kita terambil keputusan macam tu. Kan? Bila nak buat perangai tetamu ada, apa kita nak buat? Kita akan paksa anak tu diam. Sebab kita malu nak korban perasaan kita. Kita malu dengan tetamu, malu dengan orang ramai. Kan? Tapi yang kita korbankan apa? Kita korbankan anak tu. Kita korbankan jiwa anak tu sebab kita tak mampu untuk empathy pada dia. Efeknya apa? Kalau study pasal trauma dalam childhood punya education ni, anak-anak yang traumatik ini dia akan ada kesan bila dia membesar, remaja, dewasa. Curiosity dia akan hilang. Dia akan rasa tidak secure lagi untuk mengadu pada ibu dan ayah dia. Sebab bila dia mengadu saja, rupanya ibu dan ayah dia marah dia. Ini satu benda yang kesannya sangat panjang. Hanya kerana kita ni tak mampu untuk berkorban perasaan. Kan? So ini antara pelajaran yang jauh sikit, tapi itulah random yang saya terfikir di kepala sekarang ni. Itulah antara pengorbanan perasaan jiwa yang kita kena lalui kerana kita nak pastikan yang orang lain akan mendapat kesan impact positif itu yang sangat banyak pada masa akan datang dengan pengorbanan yang kita buat sekarang. Dan pengorbanan itu adalah pengorbanan perasaan. Dan itu barangkali pengorbanan yang paling susah sekali. Okay? Syariat hijab sekadar cerita sajalah. Sebab syariat hijab turun ketika walimah Zainab binti Jahash. Selebihnya perempuan baca sendirilah. Terus tengah dah ni. Sebab syariat itu turun, sekadar nak menyatakan syariat itu turun pada ketika walimah Zainab binti Jahash. Okay? Dan ini antara yang terakhir, 2 slide terakhir. Aisyah puji Zainab binti Jahash. Atqallah. Dia seorang yang sangat bertakwa pada Allah Ta'ala. Wa asdaqa hadithan. Kata-katanya Masya Allah sangat benar. Dia tak menipu, tak berdusta. Dan dia seorang yang sangat berpegang dengan kata-katanya. Wa awsala lirrahmi. Seorang yang sangat kuat menjaga hubungan. Wa a'zama sadaqah.
dan sedekahnya sangat banyak. Dan setiap satu sebenarnya ada cerita yang menarik juga tentang Zainab binti Khuzaimah, tapi bolehlah kita cerita salah satu sajalah yang paling ujung sekali, sedekah antaranya. Kerana pada zaman Umar Al-Khattab, kita pun tahu Umar ni dia ada dawawin, dia ada satu senarai panjang, list panjang, siapa nak terima apa nama ni, harta-harta ghanimah, ifan daripada Baitul Mal. Dan senarai itu yang paling atas sekali adalah Ummahatul Mukminin. Mereka ni orang yang paling banyak sekali terima harta-harta daripada negara. Okay. Dan Zainab binti Jahash ni popular sebagai satu watak yang setiap kali diterima saja, sekali je sebenarnya dia pernah terima. Bukan, ialah sekali sajalah. Sebab zaman Umar start agihan macam tu, dan dia sempat 1 tahun saja pada zaman Umar, maksudnya agihan kali pertama saja dia sempat rasa, dan dia terus sedekahkan semuanya kepada orang ramai. Dan Umar terkejut dengan apa yang berlaku. Dia datang jumpa Zainab, diberikan khas daripada poket dia sendiri. Zainab terus bagi segala benda tu sebelum dia tidur malam tu, dan dia terus doa pada Allah Ta'ala, aku harap aku tak terima lagi ni daripada Umar Al-Khattab. Dan ternyata itu tahun terakhir dia terima harta dan fund daripada Baitul Mal untuk Ummahatul Mukminin, sebab tahun depan tu dia akan meninggal dunia. Dan Zainab binti Jahash adalah isteri Nabi SAW yang meninggal dunia setelah kewafatan Nabi SAW. Dan akhir sekali, ini cerita terakhir, saya tak tahulah semampu mana saya nak lajukan cerita ni, sebab Zainab binti Jahash dia ada satu konflik di akhir hayat Nabi SAW. Dan cerita konflik Nabi dengan isteri Nabi ni, dia bahkan Masya Allah, Nabi, saya tak tahu nak sebut macam mana secara berhemah. Sebab konflik keluarga Nabi ni berlaku betul-betul di hujung hayat Nabi. Nabi dah lanjut begitu, dan of course tak ada siapa yang sangka Nabi akan wafat ketika itu. Tapi itulah saatnya Allah datangkan kepada Nabi SAW segala konflik dalam keluarga. Okay. Cerita konflik ini berlaku kat ujung. Dan kita boleh faham juga kenapa. Kerana Nabi SAW dan bersama dengan para sahabat sudah tidak ada banyak mission, tidak ada situasi yang kritikal, maka keadaan aman macam itulah. Rupanya manusia akan tiba-tiba bertemu dengan konflik-konflik dalam hubungannya dengan orang lain. Kan? Kita juga macam tu, kita sibuk bekerja semua, kita tak perasan ada masalah kita dengan pasangan kita. Tapi bila tengah duduk berdua tu baru sedar yang kau ni menyakitkan hati aku lah. Kan? Maka bukan nak cakap itu berlaku pada isteri Nabi, tapi dengan maksud bila suasana bertenang, barulah muncul cerita-cerita ni. Dan ini antara cerita yang berlaku, iaitu satu ketika Safiyah binti Huyai, isteri Nabi yang lain, haiwannya mati. Ini riwayat Abu Dawud. Safiyah binti Huyai, haiwan tunggangannya mati. Dan sebagian riwayat mengatakan cerita ini berlaku ketika Nabi tunaikan haji bersama dengan isteri-isteri Nabi SAW. Dan bila haiwan tunggangan Safiyah binti Huyai mati, Nabi bermalam, maksudnya terpaksa duduk di situ bermalam kerana tak ada tunggangan untuk menggantikan tunggangan Safiyah. Ketika itu Nabi cakap kepada Zainab binti Jahash, kongsilah dengan Safiyah tunggangan kamu tu. Dan dia terus sebut tilkal Yahudiyah. Itu apa? Dia kata dengan perempuan Yahudi tu. Ini dengan nada ejekan lah, kan? Dan Nabi SAW telah meninggalkan, maksudnya telah dalam situasi yang sebegitu berat itu, kerana dia kutuk secara agak keras lah kepada Safiyah binti Huyai. Dan ini perkataan yang sama yang Aisyah pernah sebut juga. Kalau saya pernah sebut dalam riwayat cerita tentang Aisyah sebelum ni, Aisyah pernah sebut benda yang sama bila dia geram dengan Safiyah, kan? Zainab binti Jahash bersama dia sebut perkataan yang sama, tilkal Yahudiyah, sebab dia tak setuju, dia tak suka orang share duduk bersama dengan dia, terutamanya isteri-isteri yang lain lah. Dan itu adalah Safiyah binti Huyai. Dan Masya Allah, untuk kita bayangkan zaman itu, bukan zaman itu, zaman sekarang, konflik dalam keluarga ni, kan? Apa tindakan refleks mana-mana suami bila isteri buat benda yang melampaui batas? Maksudnya konflik sentiasa berlaku, tapi bila dia melampaui batas, maksudnya aku tak expect benda tu daripada kau, apa tindakan refleks suami? Saya letak perkataan suami kat situ. Suami ni kekuatan fizikal dia, itulah benda yang paling mudah sekali untuk dilontarkan. Itulah refleks pertama suami. Ini zaman sekarang, apatah lagi suami zaman tu. Suami zaman itu orang Arab Quraisy, budaya zaman tu, jangan fikir suami angkat tangan, segala benda dia boleh buat.
Dan untuk Nabi SAW, bila dia dengar saja disebut tilkal Yahudiyah, itulah dialog terakhir Zainab binti Jahash dengan Nabi SAW sebelum Nabi tinggalkan dia 3 bulan. 3 bulan betul-betul dia tak cakap dengan Zainab binti Jahash. Sampailah benda ni resolve. Sampai akhirnya Zainab jumpa Nabi SAW 2 minggu sebelum dia wafat. Barulah jumpa dengan Nabi, dia minta maaf semua, settle down, dan dia hadiahkan kepada Nabi SAW seorang jariah sebagai milkul yamin. Dia hadiahkan seorang hamba perempuan kepada Nabi SAW untuk menjadi milkul yamin Nabi SAW. So kan, ada banyak cerita kita boleh, banyak pelajaran kita boleh situ. Tapi untuk kita faham, saya suka ambil satu point saja dari cerita ni. Macam mana Nabi boleh tak respon? Saya rasa sebagai suami, saya memberikan satu testimoni. Ini antara situasi yang payah. Kan? Payah untuk kita berat. Sebab Nabi SAW, standard yang paling Nabi nak sekali dengan pasangan Nabi adalah standard-standard yang Islamik lah. Kan? Mungkin untuk suami-suami yang marah pasangan dia pada hari ini, pukul isteri dia pada hari ini, ada standard-standard yang tidak Islamik. Kan? Ada standard yang tidak Islamik yang isterinya tak patuh, maka dia geramkan isteri dia. Tapi untuk Nabi SAW, ini standard yang paling dia nak sekali. Mana mungkin isteri Nabi SAW tidak berakhlak dan mengutuk seorang isteri lain dengan perkataan macam ni. Dan Safiyah dah 2 kali kena ni. Kan? Safiyah mengadu kepada Nabi SAW. Kan? Dan apa Nabi buat? Nabi tak buat apa-apa, Nabi diam. Nabi jarakkan diri. InsyaAllah. Dalam bab fiqh ada sebut tentang topik ini juga banyak dibincangkan topik ini. Bagaimana Nabi meninggalkan isteri Nabi SAW sebagai satu hukuman. Kan? Nabi hukum pasangan Nabi dengan tidak bersama. Dan rupanya itulah yang paling efektif sekali kepada mana-mana pasangan pun. Rupanya bila berjauhan, bukan semata-mata nak hukum ya. Sebab both side, secara psychologicalnya dan sociologicalnya, memang pasangan ni bila dia dah bersama, dia mengalami kehangatan cinta tu. Maka bila berjarak, dia akan wujud perasaan bersalah. Bila berseorang yang dia mula rasa macam menghitung balik apa yang dia buat. Kan? Dan memang itulah yang terbaik kalau nak dibandingkan dengan memukul, mengherdik dan sebagainya. Tapi Nabi tak buat. Nabi hanya menjarakkan diri dan akhirnya pasangan dia bersatu semula. 2 minggu selepas itu Nabi wafat. So, itulah saja cerita tentang Safiyah Zainab binti Jahash. Cerita yang sangat sensitif sebenarnya. Dan sebenarnya syarat dengan pelajaran. Saya rasa tak memadai kalau kita semata-mata nak cerita sekali lalu saja tentang cerita kontroversi tadi. Tapi saya rasa di banyak sangat pelajaran yang kita boleh petik daripada macam-macam sudut, termasuk apa yang telah saya sebutlah. Saya tengok kepada soalan yang ada dulu. Cinta selepas kahwin, adakah praktikal? Soalan cinta ni saya payah. Saya tak tahulah nak menjawab dengan betul kan. Tapi ini benda yang popular saya rasa zaman saya membesar dulu. Selalu motivator ke ustaz-ustaz ke bila berceramah tu sebut perkataan ni. Cinta lepas kahwin lah. Islamik. Cinta Islamik adalah cinta lepas kahwin. Saya tak tahu nak jawab macam mana, tapi mungkin kena define properly. Cinta tu apa sebenarnya? Sebab untuk apa yang kita lihat daripada Nabi SAW, semua pernikahan Nabi cinta dulu. Nabi jatuh cinta dulu sebelum menikah. Tidak ada yang arrange marriage ni. Bahkan perkahwinan yang Allah susun pun tetap ada cinta dulu. Cerita ni lah, cerita tadi kan. Cerita Zainab binti Jahash ni, Allah aturkan Nabi kena kahwin dengan Zainab binti Jahash. Itu pun pernikahan yang berlangsung kerana Nabi cinta dulu kepada Zainab binti Jahash. So saya agak skeptik lah dengan perkataan ucapan cinta lepas kahwin ni, sebab dia kena define properly. Sebab Nabi pun bercinta dulu. Cumanya, of course, cinta Nabi tu cinta yang bermaruah, cinta yang ada dia punya strategic planningnya. Dia bukan cinta yang sekadar nak sedap-sedap, sonok-sonok, rasa macam dicintai, disayangi. So itu cinta yang tak serius lah. Kan? Cinta yang tak ada resolution. Bila kan? So dia kena strategik punya cinta lah. Cinta yang bermaruah, yang strategik, yang tak melanggar batas. So, itu yang saya faham lah. Selebihnya kalau nak detail, saya tak reti lah menjawab soalan cita-cita kan. Lebih kurang itulah yang saya boleh apa lagi. Masa bertunang kan Ustaz dibenarkan untuk berkenalan apa semua tu.
Adakah macam ya, tapi batas-batas tu mesti jagalah dia punya apa tu, cabarannya lagi kuat kat situ kan. Setuju? Itulah. Hmm. Khetbah kan, maksudnya rasa bertunang. Um, tak tahu saya tak nak sebut apa. Cuma mungkin saya rasa saya tak tahu macam mana boleh datang idea cinta lepas kahwin tu. Mungkin yang dimasukkan ke situ adalah cinta monyet tu kot lepas kahwin lah. Tapi cinta yang membawa secara fitrahnya orang mesti bercinta dulu kan baru menikah kan. Macam mustahil lah. Maksudnya yang Ustaz cakap tadi tu yang apa tu arrange marriage kan, kita tak kenal macam keluarga je yang match kan. So kahwin je dulu, nanti cinta akan datang kemudian lah macam tu. Tapi tak kenal pun. Yang penting kenal tu. Betul tak Ustaz? Mungkin definisi yang berbeza-beza pun membuatkan kita tak tahu macam nak bincang. Sebab cinta tu masing-masing ada macam tafsiran kan. Cinta tu apa kan? Kenal pun cinta juga kan. Kasih pun cinta juga. Masing-masing makan pun satu tafsiran cinta juga. So mungkin yang penting adalah dia punya had kot kan. At least kita letakkan had tu. Selagi dia tak melangkaui had tu, dan dia adalah syariah compliant punya cinta lah. Allah alam, dia topik yang sangat lain lah. Tapi itu mungkin yang kita boleh sebut lah. Dalil hukum nasab manakat. Ya, betul. Itu dalam surah Ahzab juga. Apa ayat dia? Mana ayat dia? Apa ahadun min rijalikum. Tak jumpa dah ayat. Tapi dalam surah Al-Ahzab juga menceritakan tentang Muhammad itu bukan ayah kepada sesiapa pun antara kalian kan. Itu dalam surah Al-Ahzab juga boleh cari ayat tentang nasab. Memudahkan kita merasa cinta kepada berlainan jantina yang sudah ada pasangan sendiri tu. Saya rasa cerita ni supaya tak salah faham. Terima kasih tanya soalan tu kan. Adakah kisah ni seolah membenarkan kita mempunyai rasa kepada berlainan, bukan berlainan jantina. Betul lah, kasih kepada jantina yang sudah ada pasangannya. Okey. Terutamanya wanita yang sudah bersuami. Saya rasa itu bukan pelajaran yang tepat. Pelajaran yang tepatnya adalah syariat menerima realiti bahawa emosi manusia itu tidak boleh dipaksakan. Tapi adakah dia membenarkan? Membenarkan ni satu perkataan yang agak apa? Dia perkataan legal kan, benarkan. Okay. Syariah menerima, maksudnya dia boleh consider. Tapi bila benarkan ni, dia ada kesan legal dia. Kan? Sebab dalam ahkam taklifiyah khamsah tu, kalau istihbab, keharusan tu, maksudnya membenarkan. Kan? Keharusan ni maksudnya apa? Dia benda yang satu pintu yang kita boleh lalu. So adakah dia maksudnya membenarkan, ataupun sebenarnya dia menerima realiti yang perasaan manusia itu dia very complex. Dan tahu satu realiti, LGBT ni satu benda yang kita boleh berkenalan juga. LGBT. Saya faham maksudnya very controversial dan sangat luas topik ni. LGBT memang of course Islam menentang. Tapi satu benda realiti yang kita tak boleh nafikan adalah memang LGBT ni dia benda yang real. Untuk ada lelaki yang suka lelaki, perempuan yang suka perempuan. Sexual orientation ni dia benda yang tak boleh nak dihalang. Tapi yang kita bincang, yang kita nak tekankan adalah apa punca sexual orientation tu jadi salah. Macam mana perempuan boleh suka perempuan? Macam lelaki boleh suka lelaki contohnya kan? Macam mana lelaki nak jadi perempuan? So perasaan boleh halang tak? Tak. So kalau ada orang yang ada perasaan tiba-tiba dia rasa suka pada lelaki, lelaki suka pada lelaki, adakah dia terus berdosa kerana ada perasaan? Syariat tidak bebankan dosa kepada perasaan. Kan? Sebab tu ahkam taklifiyah, hukum hakam yang 5 tu, dia tertakluk kepada tindakan, baru akan ada hukuman. Sebab tu pelajaran daripada cerita ni adalah bagaimana syariat menerima realiti yang manusia ada emosi. Termasuk emosi yang kalau yang apa dalam soalan yang tanya kan, rasa suka kepada isteri orang lain, suami orang lain. Kalau rasa, saya rasa perasaan ni benda yang sangat unik, yang sangat kompleks. Kan? Tapi membenarkan, itu bukan word yang saya rasa tepat untuk kes ni.
Okay. Word yang lebih tepat adalah menerima bahawa perasaan itu wujud. Tapi untuk kita benarkan, nanti adakah dia akan ada implikasi dia? Adakah maksudnya kita boleh tengok isteri orang lain dan kita fikir tentang dia? Adakah kita boleh kita boleh pasang pula planning tu untuk cari isteri orang lain mana satu yang aku suka. Jadi implikasi dia boleh kita gunakan perkataan membenarkan kan. So saya lebih selesa dengan perkataan menerima realiti tu lah. Okey, lagi. Apa kes dengan Ustaz Zul tu? Ustaz Zul Khairi yang Nabi jauhkan diri dengan isteri Nabi tu ya? Yang Ya Ustaz. 3 bulan tu kan? Masa tu tengah cerita tentang Hafsah apa semua yang apa ni Sayyidina bapa dia Sayyidina Umar marah tu. Yang Nabi jauhkan diri lama tu. Masa tu tak tahu Ustaz Zul kata mungkin masa tu bukan kisah merajuk, tapi Kak dengan Lina cakap rasanya masa tu kisah pasal Nabi merajuk dengan isteri-isteri dia yang Nabi tinggalkan isteri dia lama tu. Antara yang saya rasa saya sendiri pun ada konflik kepada fakta-fakta sirah ni adalah ceritanya banyak. Maksudnya dia boleh jadi tafsirannya adalah benda tu berlaku beberapa kali ataupun dia berlaku secara compound. Dia macam ada isu tu dia compound tau. So isu madu maksudnya apa? Isteri Nabi berpakat untuk apa nama ni? Isu madu ni berkaitan dengan Zainab binti Jahash juga. Sebab isteri Nabi yang lain ni berpakat cakap mulut Nabi busuk kan. Tu cerita Zainab binti Jahash. Termasuk kes yang apa nama ni? Allahu Akbar. Cerita yang kita ceritakan tadi ni bila Zainab binti Jahash sebut pada Nabi yang tilkal Yahudiyah, itu ceritanya juga. So adakah cerita ni isu ni berkumpul maka dia compounding menyebabkan sekali tu Nabi larikan diri daripada rumah Nabi ataupun Nabi buat beberapa kali. So saya ada dua dilema dekat situ. Sebab cerita tu riwayat dia trusting tau. Riwayat yang cerita pasal Umar jumpa anak dia tu kan, dia kata kamu cakap apa pada suami, adakah Rasulullah telah ceraikan semua isteri Nabi kan? Umar jumpa Hafsah kan. Itu riwayat lain tau. Dan ini riwayat lain pula kalau dalam cerita tu Nabi tinggalkan isteri Nabi sebulan. Tapi dalam ni Nabi tak bertegur dengan Zainab binti Jahash 3 bulan. So sepatutnya dia dua cerita beza lah. Dia tak sama lah. So itu antara benda-benda yang macam saya pun tak dapat nak putuskan lagi adakah dia berlaku sekali ataupun dia berlaku beberapa kali. Setakat yang saya faham daripada seluruh riwayat yang ada ni, dia macam mustahil berlaku sekali. So tindakan itu berlaku beberapa kali. Dan itu pun satu fakta yang menarik dari segi hubungan kekeluargaan Nabi SAW. Okay. Hukum tabandi, terima kasih yang bawa poin tambah poin dekat sini. Itu topik tabandi pun isu yang kontroversi kat Malaysia juga kan. Binkan anak angkat kepada bin Abdullah kan, ataupun bin kepada ayah sendiri. Itu isu lain lah, sekadar nak kaitkan je. Berkaitan dengan suratul Ahzab juga. Okay, terima kasih. Apa sebelah lagi tu. Alhamdulillah Ustaz dah 10.50 dah. Sebab kadang kalau kita biar hari kita mula lambat kan, tapi sebab soalan tu kita ada lagi nak tahu. Tak apa, insyaAllah kalau apa-apa tu nanti kita bawa ke 2 minggu lagi lah Ustaz. Jadi alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Minggu depan insya-Allah. Allah khairan. Terima kasih semua. Besok tak kerja. Kita nak kena pergi airport ni. Bangun pagi. Rashida bukan masuk ward. Isnin nanti. Sabtu, Jumaat. Bukan sorry. Ahad. Tadi pergi swab test. Sebab anak nak apply esok. Jadi patutnya besok. Tapi minta hari Ahad tu masuk lah kan. Moga cepat sembuh, dimudahkan urusan. Kalau kabut sebab anak nak apply ni kan. Kesian juga. Oh, yalah. Dia kat hospital dia apply semua.
So kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah ya. InsyaAllah. Dah 2-3 hari ni insyaAllah. Okay, Kak Syida. Bye. Kak Riza, thank you. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa. Terima kasih Lina. Liza. Jumpa lagi insyaAllah. Nanti kita meeting-meeting. Okay, baik. Assalamualaikum.